Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Dalam video saya kali ini ada sedikit kelainan. Satu soalan yang memberi inspirasi kepada saya daripada sahabat kita Sheila Hassan. Terima kasih. Soalannya, punca pendapatan setelah saya berhenti kerja. Ya, ini adalah tahun ketiga saya berhenti kerja, walaupun masih ada peluang sebagai seorang jurawat. Peluang untuk bekerja taklah sukar, kan? Tetapi saya masih lagi memilih untuk tidak bekerja. Selagi kita masih hidup, banyak keperluan untuk diri sendiri dan keluarga di mana kita memerlukan wang. Dan memilih jalan hidup begini merupakan risiko, dan saya memilih untuk mengambil risiko itu. Assalamualaikum. Hari ini 5 hari bulan 2, Februari. Saya ingin berkongsi cara saya maksimumkan kawasan ataupun ruangan yang sempit, kan. Saya campurkan semua selagi yang boleh. Campur dengan di antara tanaman yang menggunakan cahaya matahari yang lebih, dan juga tanaman yang kurang ataupun tanaman yang lebih suka kepada kawasan yang teduh. Bukan kawasan ni lah. Saya akan tampak tanah dan saya akan letakkan bayam Brazil di sebelah-sebelah ni. So dia tutup bumi lah. Kita jimat kawasan tu. Jom. Saya tidak tahu bagaimana saya begitu yakin dan berani berada di hadapan kamera. Tetapi, bak kata pepatah, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Atau, ada hikmah di sebalik mengenal diri kita sendiri. Saya melayan kehendak diri sendiri yang ingin bereksperimen, mencari pengalaman hidup yang lebih luas. Jadi, saya perlu berhenti kerja untuk lebih bebas. Bebas tanpa sebarang ikatan kerja ataupun majikan. Kawasan yang sempit ni saya boleh letak polybag untuk semai anak-anak pokok, kan nanti dia akan teduh. Dan celah-celah tu saya letak bayam Brazil, dan belakang tu saya dah letak anak pokok ulam raja. Kemahuan yang tinggi memaksa saya untuk bertindak lebih jauh. Saya sanggup berhadapan dengan sebarang risiko yang mungkin berlaku. Ya, memang saya telah hilang punca pendapatan. Ini adalah Hugel Culture Rest Bed yang berada dekat belakang rumah. Kawasan ni saya
kurang jagalah sebab sibuk dekat kawasan depan rumah kan. So kesian pokok bazir ni saya jarang siram. So kurang air, kurang zat, kurang segalanya dah jadi pucat. Saya tidak mahu kebahagiaan, kreativiti dan jiwa saya layu seperti itu. Saya membuat persiapan awal dengan menambahkan bahan organik dan kompos di tapak tanaman bagi menghasilkan tanaman yang subur. Begitu juga dengan soal keuangan saya. Inilah kebahagiaan bagi saya. Satu kebahagiaan yang tidak mengenal erti penat. Saya penat dengan kehidupan di bandar. Penat dengan gaya hidup. Anugerah dan persaingan juga bukanlah dunia saya. Oleh itu, saya bertindak lebih awal melangsaikan hutang dan juga saya belajar cara pengurusan wang peribadi dengan lebih betul dan banyak membaca buku tentang keuangan. Saya tekad untuk hidup dengan lebih jimat dan juga mengamalkan kehidupan yang lebih sederhana. Ni benih kacang botol ni main campak je dia cambah. Campaklah banyak-banyak dia tumbuh. Lepas tu kan pasang pancang. Senang depan tangga rumah kan. Itu adalah beranda depan tangga rumah. Ini batas bahagian depan tangga. Depan tu ada 3 batas dan depan tepi penghujung ni saya buat baru tambahan ada 4 kacang botol. Campur-campur je kat kawasan ni. Saya tak tahulah pokok apa. Semua ada. Yang tu tomato dengan ciku subang. Kuranglah bajet bulanan bila kita tiada hutang. Dan satu-satunya hutang yang ada hanyalah hutang rumah. Dengan tiadanya hutang kereta, personal loan atau hutang peribadi, hutang segala piutang, melangsaikan semua hutang merupakan satu pencapaian dan kejayaan bagi saya. Hidup tanpa hutang menjadikan saya lebih tenang dan bergerak lebih perlahan. Dengan tidak bekerja, rupanya mengurangkan juga belanja. Tiadanya belanja makan, belanja parking, minyak kereta, tol. Belum lagi pengaruh rakan sekerja yang memberi barang angsuran atau mengajak kita menghabiskan wang di mall-mall untuk jualan tahunan. Saya juga masih mengekalkan wang simpanan dana rizab dan juga wang kecemasan sebagai langkah berhati-hati. Walaupun sebahagian besar wang simpanan telah digunakan untuk membeli tanah dan membina rumah kampung,
Namun bagi saya ia adalah satu pelaburan yang cukup berbaloi. Alhamdulillah, akhirnya suami mengambil alih hutang kondominium kami di Kuala Lumpur. Beliau jugalah yang menampung kami sekeluarga, membayar bil dan juga menanggung anak kami yang masih dalam persekolahan. Saya juga memiliki sebuah galeri lukisan di Kuala Lumpur, tapi sayangnya tidak menjana sebarang pendapatan. Saya juga telah menulis sebuah buku tentang asas pengurusan wang yang sangat sesuai untuk kaum wanita dan juga orang muda. Buku yang bertajuk Jururawat Terlarang, Jururawat Jutawan. Keindahan alam dan kedamaian desa adalah penyokong untuk saya mengasah dan lagi seni penulisan. Ini batas keledek, sawi, pokok sawi, yang tu bunga amaran, kalau tak silap saya yang tu. Ini bahagian kawasan ni, bahagian hadapan. Bougainvillea, kangkung, kosmos, zinnia, tangga rumah. Ini batang ni kosong lagi lah untuk tembikai ke apa. Saya kena tambah tanah bakar lagi biar kat situ biar reput sikit. Itu bahagian koleksi bunga kertas saya. Itu bahagian belakang lah. Bahagian sebelah kiri pokok kelapa matak kata suami saya. Yang ni pokok adalah pokok herba sikit. Sampah-sampah lagi, tayar kosong untuk apa, saya standby je. Pokok pulasan, bunga kertas, dan batang ni bolehlah lagi standby kosong bahagian belakang kan. So saya kena bersih banyak lagi kerja. Ni pun pokok kelapa lagi. Saya letak dekat sini pokok roselle. Dalam tayar tu bunga kertas. Kena bersih lagi. Tu saya tukar tempat membakar sampah kan. Jadi situ akan subur lah nanti. Biasanya saya tak letak setempat untuk bakar sampah, tukar-tukar. Kawasan tu akan jadi lebih subur. Bahagian belakang tu ada pokok delima. Saya tengah train lah hari tu, saya ambil tempat teduh kan. Saya beli, saya takut terkejut dengan haba panas. Saya tambah polybag, tukar ke polybag besar. Dan train lah panas kat situ dulu. Kalau nampak, sebab tengok daun dia tu macam lembut kan, tak tahan panas. Takut shock, kejutan. Minat berkebun dan juga menghasilkan makanan sendiri merupakan salah satu cara untuk kami menjimatkan belanja. Saya juga sudah pun ada ilham dan cara untuk menjana pendapatan di masa akan datang. Harapan saya, semoga perkongsian ini dapat membantu segelintir rakan-rakan di luar sana yang berani hidup melawan arus di alam atau dunia yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Sekian.
Kucing saya tu nak cuba tangkap rama-rama.